Seterusnya 31. Tindakan manakah yang tidak menambahkan pesongan jarum galvanometer? Yang ni dia, yang pertama kalau kita nak tahu kutub, kita guna hukum Lenz. Sebab dia kata menentang perubahan kan. Bermaksud bila yang ni pergi, sini akan jadi north, ataupun sini, utara datang, dia akan jadi utara, sini akan jadi selatan. Okey, tapi dia tanya yang mana tidak menambahkan pesongan. Bila tambahkan pesongan, dia sebenarnya bergantung pada hukum Faraday. Hukum Faraday. Yang mana hukum Faraday ni dia ada 3 faktor lah. Yang pertama, kelajuan relatif. Yang kedua, bilangan lilitan. Dan yang ketiga adalah kekuatan medan magnet kekal tu. Ni magnet kekal ni bila kita tolak dia, maka kalau bertambah besar, bertambahlah pesongan jarum. Bilangan lilitan, lagi banyak bilangan lilitan, lagi tinggilah, lagi besarlah sudut pesongan dia. Kelajuan pun sama, kalau lagi tinggilah dia punya pesongan. So ketiga-tiga ni adalah faktor yang mempengaruhi kekuatan arus aruhan ataupun DGE aruhan yang akan terhasil, induced current lah, ataupun induced EMF. So yang mana tidak akan. So kalau ni menambahkan bilangan magnet, maksudnya betul lah kita tambah kekuatan magnet kekal, dia akan terpesong. Menambah kelajuan, yes, dia akan terpesong. Tukar kutub, ni tak ada kaitan. Okay, menambah bilangan lilitan akan menambahkan pesongan. So jawapan dia adalah C, yang tidak akan menambahkan pesongan. Soalan seterusnya 32. Transformer, apakah fungsi terah besi lembut? Terah besi lembut berlamina. Okay, berlamina ni dia tak lain tak bukan kita nak mengurangkan arus pusar ataupun eddy current lah, eddy current, arus pusar. Sebab dia bergerak sebab tu kita guna arus ulang-alik, alternative current, sebab dia akan pergi patah balik, berlaku perubahan flux magnet di dalam ni. Okey, untuk menghasilkan induced current ataupun arus aruhan. Sebab tu transformer dia bekerja di atas prinsip aruhan elektromagnet. Okey, ataupun electromagnetic induction. Kalau ditanya apakah prinsip kerja bagi transformer, dia ialah electromagnetic induction ataupun aruhan elektromagnet. Okey, dia berlaku. Tidak ada pun yang memotong-motong macam kita buat sebelum ni, nak dapatkan arus aruhan kan kena potong kan. Konduktor memotong medan lah, apa semua tu. Tapi yang ni dia tidak berlaku begitu, cuma dia berlaku perubahan flux. Okey, kalau dia gunakan terah besi lembut, selain daripada tu, reason yang kamu boleh gunakan untuk terah besi lembut ini, dia adalah mudah dimagnet dan dinyah magnetkan. Itu reason dia. Tapi kalau dia buat laminate, macam kita laminate plastik tu, sebenarnya kita nak mengurangkan arus pusar. Sebab arus pusar ni dia akan menghasilkan heat, menghasilkan haba. Haba ni mengurangkan kecekapan. Okey. So, jawapan dia adalah A lah, mengurangkan arus pusar. Kalau dia kata rintangan gegelung, kita kena guna wayar tebal sikit. Kalau nak mengelakkan hysteresis ni pun penghasilan haba yang disebabkan oleh ni, kita gunalah terah besi lembut. Terah besi lembut ni, ni kedudukan asal dia macam ni, susunan molekul-molekul di dalam dia. Tapi bila kita on elektrik, maka dia punya susunan dia mengikut arah medan. Tersusun cantik. Bila dia patah balik, kan arus tu pergi patah balik kan, dia susun cantik. Ni dia ada medan magnet ni, dia ikut medan magnet. Tapi bila kita off saja switch, automatik dia balik macam ni. Sebab tu dia kata dia senang di magnet dan dinyah magnet. Jadi daripada dia berpusing, pusing kanan, pusing kiri, pusing kanan, pusing kiri ni, dia menghasilkan haba sebab dia menggunakan energi, tenaga. Kan? That's why kita guna terah besi lembut. Sebab kalau kita guna terah besi biasa, bila kita off switch, dia tak balik macam ni. Mula-mula dia boleh ikut ni, jadi medan ni, kejap ke kanan, kejap ke kiri. Tapi bila kita off switch, dia akan jadi macam ni. Ini contoh keluri ya. Dia jadi macam ni. Ada yang balik ke kedudukan asal, ada yang tak balik. Nampak ni? Masih ada medan. Bermaksud, kalau kita off pun, dia masih jadi macam magnet lagi. Dia tak dinyah magnetkan sepenuhnya. Yang ini antaranya yang keluli besi, dia lambat untuk dinyah magnet. Tapi kalau terah besi lembut, soft iron core, dia automatik hilang terus kesan magnet itu. Okey Kalau kita nak kurangkan flux leakage ataupun kebocoran flux ni, kita balut ataupun kita lilit NP primer punya lilitan dengan NS sekunder ni atas dan bawah. Sebab tu dia ada design dia yang macam ni. Yang ni lilitan untuk primer, yang ni untuk sekunder. Dia lilit atas dan bawah supaya dia punya flux magnet tu tidak bocor banyak sangat. Kalau dia buat kiri kanan jauh,
berlaku ni kebocoran flux magnet di antara semasa dia nak bergerak daripada hujung ni ke hujung sana. Ataupun dia selang-seli terus atas dengan primer dengan sekunder, dia selang-seli wire dia. Okey, so itulah untuk transformer. Soalan seterusnya, jika kecekapan transformer ialah 85%, hitung nilai arus. Okey, kecekapan sama dengan OP, power input per dengan power output per dengan power input darabkan dengan 100%. Okay, dalam kes ni power output dia ialah ni 60. Kita tahu juga power P input dengan power output ni dia adalah IV. Sini pun sama dengan IV. So I primary, V primary, I secondary, V secondary. So kalau kita kata ni PO secondary lah, dia I secondary, tapi disebabkan yang ni dia dah bagi 60 watt, kita terus tulis di sini 60 watt. Tapi yang bawah ni dia tak bagi secara tak bagi dia punya arus, dia hanya bagi V. Kita boleh gunakan sini iaitu IP primary dengan VP. VP kita adalah 240. Kita punya efficiency 85. Darab dengan 100. Maka kita nak cari I ni. I ni pergi naik atas. Okay, IP sama dengan 60 darab 100 bahagikan dengan 240 darabkan dengan 85. Okey. Cuba kira berapa dapat? .294 ampere. Okey, itulah jawapan dia. Ini 60 watt kan, sebab dia power output, ini adalah PO, power output. So jawapan dia adalah B. Boleh tidak dengan Farisha? Okey, soalan seterusnya. Alright, yang ni switch off dengan switch on. Ini adalah arus ulang-alik. Yang ni kalau macam ni, off ni memang tak ada arus lah. Direct je kan. Kalau arus ulang-alik, yang ni memang salah lah. Ini arus terus, ni 80. Yang ni arus terus dengan arus 80 pula jadi macam ni. Ni pun tak akan terhasil macam tadi. So salah juga. Yang ni arus terus, sambung dengan arus ulang-alik pun macam ni. Pun tak akan dapat jawapan yang macam tadi. Yang paling dapat macam tadi adalah kita sambung terus kepada arus ulang-alik. Ni simbol dia. Senang je ni. Tengok je kamu dah tahu dah. Okey, soalan seterusnya. Yang ni, rajah dita berikut yang manakah 4 dayat disambung kepada bekalan kuasa arus ulang-alik. Dita manakah menghasilkan momentum menyala paling cerah? Paling cerah. Okey, tengok yang A. Untuk arus ulang-alik, lita pertama dia positif ke atas, bawah negatif. Dia akan lalu sini. Dia akan lalu sini sebab sini tak boleh lalu. Ada pagar kan. Sini pula lalu, terus sini, pergi sini, masuk sini. Dia tak akan pergi atas sebab dia sampai di depan ni dia akan lalu ke bawah. Masuk sini, dia akan pergi ke sini. Lalu mental balik ke negatif. Okey, complete. So, output dia akan dapat. Sebab apa? Yang masuk adalah macam ni. Bawah sini. Okey. Positif, negatif. Okey. Lita yang kedua, sini positif, sini negatif. So, arus akan lalu sini. Lalu sini. Lalu sampai sini, lalu sini, lalu sini, masuk sini. Lalu sini masuk perintang, lalu atas. Masuk sini. Dia tak akan pergi sana lah sebab dia nak pergi ke atas ni kan. Complete juga. Dapat juga complete. Kenapa dia atas-atas? Sebab nampak, yang dia lalu perintang itu, kedua-duanya arah sama. Nampak? Biru dengan merah ni, anak panah dia, dua-dua menghala ke sana. Sebab tu arah dia positif-positif. Kalaulah yang merah tu, anak panah dia ke sini, kita kena buat dia punya lengkungan dia ke bawah. Okey. Yang B pula, yang ni paling cantik ni, kita akan dapat yang tu. Yang ni, tak boleh lalu. Katakanlah ini posisi negatif. Kita yang pertama tak boleh lalu, kosong. Kita yang kedua, posisi negatif, lalu sini, lalu sini, patah balik terus pergi. Tak lalu perintang. Kalau lalu perintang pun dia boleh jugalah. Baru dapat. Lepas tu tak dapat. Ini tak akan hasilkan arus yang terang sebab apa? Dia arus dia tak mantak. Ini baru mantak, kan? Yang C, datang pertama sangkut dah. Memang sama juga. Ini pun tak boleh, ini pun tak boleh. Seterusnya, yang D. Yang D, kalau ini posisi ini negatif, dia lalu. Sini boleh, sini tak boleh. Sini lalu. Sampai sini dia pecah dua. Ataupun dia lalu ke bawah. Katakanlah dia lalu bawah. Lalu sini, naik atas. Dia nak pergi ke sini ya. Dia tak boleh nak lalu. Tak boleh nak patah balik sini. Sebab kalau naik atas ni jumpa balik laluan tadi. Ataupun yang sinilah. Dia akan terus masuk sini. Tak lalu perintah. Terus pergi sampai sini. Okay, jadi dia punya ni akan dapat
Tapi bila yang second punya, oh kat sini tadi sebenarnya dia terbahagi dua. Arus ni bila dia jumpa simpang, dia akan bahagi dua. Kan? Sebab dia siri, kita kata sambungan secara paralel ataupun selari. Dia akan bahagi dua lah. So sampai sini, kalau dia naik pun dia tak naik tinggi macam yang atas. Dia naik rendah. Yang ni pun bila bawah pula jadi positif, dia lalu sini. Lalu sini, ni sangkut, dia akan lalu sini. Atas naik atas, terus pergi. Terus sampai sini. Dapat jugalah macam tu. Tapi ni rendah, ni tinggi. Tak pun tidak stabil juga. So yang paling cantik dia punya ni adalah A. Menghasilkan arus yang paling mantap dan stabil ialah A. Baru menghasilkan kecerahan mental yang paling cerah.